Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pertemuan kita pada hari ini dengan kurniaan dan juga nikmat limpahan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Imaduddin Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mana kita sambung perbahasan kita pada menjelaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baik. Jadi sebelum ini kita dah membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan kita dah sentuh beberapa perkara yang telah disentuh, yang telah diberikan penjelasan oleh pengarang, dan kita akan lihat seterusnya, iaitulah apa yang nak disampaikan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, iaitulah berkenaan dengan penjelasan isu sebenar ataupun kita kata isu yang paling besar yang dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika berdakwah selama 950 tahun terhadap kaumnya. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah setelah dibawakan semua ayat-ayat Al-Quran yang kita dah sentuh sebelum ini, wa amma ma thumma ba'da dhalika, yang sebelum itu kita dah baca tentang penjelasan berkenaan dengan makna kurun ataupun makna jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kita dah bincang sebelum ni. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, thumma ba'da tilka al-qurun as-salihah hadathat umurun iqtadat an ala halu bi ahli dhalika az-zaman ila ibadatil asnam. Maka setelah berlalunya kurun yang baik, al-qurun as-salihah, kurun yang baik, yakni yang Ibn Abbas kata apa? Kanu alal Islam. Kurun maksudnya antara zaman Nabi Nuh, Nabi Adam AS dan Nabi Nuh, maksudnya ada kurun yang masih lagi sabat, ahlinya berada di atas ajaran tauhid, tidak terjebak di dalam kesyirikan, masih lagi memegang wasiat dan pesanan nabi-nabi, iaitulah Nabi Adam dan Nabi Syith alaihi wassalam. Maka itu disebut sebagai al-qurun as-salihah, kurun yang baik. Maksudnya kurun yang tidak ada kesyirikan, yang tidak, maksudnya tidak kesyirikan itu tidak wujud dan tidak ada. So di sini sesuatu kurun itu kalau kita nak tengok disifatkan dengan baik, dengan apa kita kata, dengan dengan hebat, kita boleh difahami bahawasanya kurun itu adalah kurun yang menjaga tauhidnya. Sebab itu ba'da tilkal quruni salihah, setelah kurun yang baik itu, hadathat umurun, maka berlakulah peristiwa ataupun perkara-perkara iqtadati an al-hal bi ahli dhalika zaman ila ibadatil asnam, yang membawa kepada peristiwa-peristiwa tersebut, membawakan kepada apa? Kembalinya ahli zaman tersebut kepada penyembahan berhala. So di sini, kat sini kalau kita tengok ayat yang Imam Ibn Kathir buat guna ni, dia kata al-hal bi ahli dhalika zaman ila ibadatil asnam. Maksudnya keadaan
keadaan ketika itu, ahli ketika manusia ketika itu pada zaman tersebut telah berlakunya peristiwa-peristiwa yang membawa kepada penyembahan berhala. Itu maksud dia. Kita tak boleh faham ayat ini, kita tak boleh faham dengan kefahaman mengembalikan kepada penyembahan berhala tu maksudnya penyembahan berhala tu ada sebelum tu. Tidak. Bukan maksud sedemikian. Tetapi maksudnya perkara-perkara umurun. Perkara-perkara inilah yang tak dijelaskan. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya penyembahan berhala. Tetapi kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebenarnya dijelaskan. Dan dalam Sahih Al-Bukhari pun dijelaskan, dan sebab itulah Imam Ibn Katsir kata wa kana sababu dzalika ma rawahu Al-Bukhari. So, maka sebab yang menjadikan, kita kata menjadi faktor utama, apa sebab utama ataupun faktor utama yang menyebabkan penduduk ataupun kaum ketika itu pada zaman tersebut menyembah berhala. Marawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari min hadis Ibn Jurayj an Atha an Ibn Abbas, daripada hadis Ibn Jurayj daripada Atha daripada Ibn Abbas ketika mentafsirkan firman Allah Taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka mengatakan, yakni pemimpin-pemimpin al-mala' min qaumi Nuh, yakni mereka-mereka yang memegang tampuk kuasa, yang mempunyai pengaruh, mereka mengatakan kepada kaum mereka, janganlah kamu meninggalkan berhala-berhala, sembahan-sembahan kalian, wala tadharunna waddan, jangan tinggalkan penyembahan berhala wadd, suwa', yaghus wa ya'uq wa nasr. Jadi 5 berhala yang disebutkan oleh nama berhala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Qala, kata Ibn Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ibn Abbas kata, nama-nama ini, siapa namanya? Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Nama ini adalah nama orang-orang lelaki-lelaki salihin min qaumi Nuh, di kalangan kaum Nabi Nuh. So mereka ini adalah orang-orang salih. So kat sini kita kena faham, mereka ni bukan orang-orang jahat. Mereka ni bukan pencuri ke, perompak ke, bukan. Bukan. Tapi rijalin salihin, lelaki-lelaki yang salih. Orang-orang salih min qaumi Nuh, di kalangan kaum Nuh. Macam mana boleh berlaku orang-orang soleh ini akhir sekali jadi berhala? Kan? Kita kena maksudnya cerita Nabi Nuh ni kita selalu dengar. Tapi kita kena highlight kan, kita kena tekankan, maksudnya dalam sudut penceritaan kita kepada masyarakat, kenapa orang soleh pengakhirannya menjadi berhala? Macam mana? Apa sebab? So kita kena fikir. Falamma halaku. So kata Ibn Abbas, kan? Ini hadhihi asma' rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka ni nama-nama lelaki-lelaki salih di kalangan kaum Nuh. Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Bila mereka ini mati, halaku maksudnya mati, auha syaitan, maka syaitan datang mewahyukan, yakni memberi ilham, mewahyukan, membawakan bisikan, hasutan, godaan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim, supaya membuat di majlis-majlis, tempat-tempat duduk mereka, allati kanu yajlisuna fiha ansaba, yang mereka duduk iaitulah ansaban, iaitulah berhala-berhala ataupun simbol-simbol, kita boleh juga kata simbol-simbol yang mewakili
kelima-lima orang soleh tersebut. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka menamakan simbol-simbol atau berhala-berhala itu dengan nama-nama orang-orang soleh itu. Fafa'alu, mula-mula tengok mula-mula mereka buat. Fafa'alu, mereka buat benda tu. Falam tu'bad, tidak disembah. Ni kita kena faham. Falam tu'bad. Maksudnya generasi pertama yang buat simbol-simbol ataupun dia ada juga riwayat yang sebut dibuat dulu simbol-simbol ni dia umum maksudnya ansaban ni lebih pada something yang berbentuk ada fizikal lah. Iaitulah kita nak cakap ialah dia adalah simbol, maksudnya sama ada dibuat dengan dalam bentuk rupa orang soleh tu, patung kan, ataupun gambar kan, yang kita kata mewakili setiap 5 orang soleh itu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi buat simbol dulu ataupun kita kata buat patung ataupun gambaran. Mereka menamakan dengan nama sesuatu tu dengan nama-nama orang soleh itu. Jadi adakah saja mereka buat? Tidak. Tujuannya adalah untuk mengenang. Tujuannya adalah untuk mengenang jasa-jasa orang soleh, dan ada juga satu lagi kita kata tujuan, iaitulah tujuannya adalah untuk memberi inspirasi ataupun nak tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua tu boleh berlaku banyak lah apa tujuan yang syaitan datang kan. Maksudnya kita kena faham syaitan dia datang step by step. Dia tidak bawa sekaligus untuk, dia tak suruh terus sembah, tetapi dia buat step by step. Ini adalah modus operandi syaitan, kita kata standard lah, standard modus operandi. Apa dia modus operandi dia? Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikut jejak langkah syaitan. Khutuwat. So dia khutwah. Dia ada step by step. Dia akan membawa kepada kerosakan dan keburukan yang lebih dahsyat, tetapi dia ada step. Sebab itulah fafa'alu, mereka buat dulu. Falam tu'bad, tak sembah lagi. Tak disembah, tak diminta doa dekat situ, tak dibuat nazar, korban, sacrifice, tak ada lagi. Hatta idza halaka ulai, sehinggalah apa? Generasi pertama tadi mati, datang generasi yang berikutnya. Wa tanassakha al-ilmu. Tanassakha maksudnya apa? Maka tanassakha ni kalau kita tengok dia maksudnya nasakha maksudnya hilang. Ataupun tanassakha dalam sebahagian, kalau kita tengok dalam sebahagian makhtutah, wa nasakha. Maksud tanassakha ni kita boleh kata ilmu makin ditinggalkan. Bila tengok faktor yang menyebabkan berlakunya kesyirikan, iaitulah apabila hilangnya generasi yang pertama, pengabaian generasi yang pertama kepada generasi yang berikutnya dari sudut tidak memberi penekanan terhadap ilmu. Dan apabila ilmu itu hilang, maka berlakulah kerosakan. Sebab itu kata Ibn Abbas, وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. Bila ilmu hilang, bila ilmu makin diabaikan, makin ditinggalkan, hilang. Ubidat. Barulah kelima-lima berhala tadi disembah. Ini apa yang dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir. Kalau kita tengok dalam penjelasannya berkenaan dengan ayat ini. So, apa yang kita boleh dapat faham? Mula-mula fafa'alu falam tu'ban. Buat dulu tapi tak sembah lagi. Sampailah dah makin tinggal, makin mati yang generasi pertama. Tak kita kata tak wasiatkan supaya anak-anak mereka supaya menuntut ilmu, supaya jaga ilmu, supaya berpegang dengan tauhid. Maka akhir sekali disembah. Dan itulah yang kita tengok realiti hari ini. Sama juga. Bila sesuatu masyarakat itu mula mengabaikan ilmu, maka kita akan tengok kesyirikan akan mudah diterima.
Bahkan kesyirikan akan menjadi perkara yang normal. Bahkan hari ini kita tengok orang nak minta dekat siapa, Mulia bin Mulkanlah apa benda. Nak minta dekat Nabi pun boleh. Nak minta dekat wali pun boleh. Nak minta dekat orang soleh pun boleh. Tak ada masalah. Atas alasan tawassul. Ini kita kata bahaya. Kan? Buat benda-benda yang boleh membawa kepada kesyirikan atas alasan tabarruk. So tengok kan. Maksudnya dah tersebar. Sebab apa? Sebab ilmu ditinggalkan. Betul kata Ibn Abbas. Mutanassakhal ilm. Jadi kita tengok benda tu berlaku realiti dalam masyarakat Islam sendiri. Kan? Cuma kita kena faham jahiliyah kan. Jahiliyah ni ada jahiliyah ammah dan ada jahiliyah khassah. So jahiliyah khassah ataupun jahiliyah ammah dah tak ada dah lah. Maksudnya bila Islam dah datang, terhapuslah segala bentuk jahiliyah secara umum. Maksudnya kita tak boleh katalah orang Islam akan kembali semuanya menjadi syirik, yang tak. Tetapi jahiliyah khassah, iaitulah kesyirikan, kufuran, penyelewengan apa semua ni, dia boleh berlaku di satu tempat dan boleh juga tak berlaku pada satu tempat, boleh berlaku pada individu, boleh berlaku pada satu komuniti, satu kampung ke, boleh berlaku pada satu negara, boleh berlaku pada satu individu dan sebagainya. Jahiliyah secara khusus. Tapi jahiliyah ammah memang dah tak ada lah. Kita tak boleh katalah semua orang Islam hari ni dah jadi syirik ke, tak boleh lah kan. Sebab jahiliyah ammah ni telah terhapus bila diutuskan Nabi Muhammad SAW. Kan? Itu kita kena faham lah. Kan? Itu sebab kalau kita tak faham tu, kita akan kita akan mensyirikkan semua orang pula kan. Tak boleh juga kan. So, itu lagi jadi khawarij pula kan. Habis semua tak boleh guna kan. Pemimpin semua kafir kan. Pemimpin semua ni tak, kita kata apa, dah tak syar'i dah semua. Itu yang jadi masalah kan. Itu jadi masalah. Itu lain cerita. Baik. Qala Ibn Abbas wa sarat hadhihi al-awsan. Jadi apa dia Ibn Abbas kata tadi, wa tanassakh al-ilm bidan. Jadi kita kena fahamlah kepentingan ilmu tadi. Ilmu. So bila ilmu tak ada, ilmu diangkat, akan berlakulah penyelewengan. Akan berlakulah kesyirikan. Sebab itu Ibn Abbas kata bidan. Lepas ilmu tu dah diabaikan, ilmu tu hilang, dah tak diberikan perhatian, maka berlakulah apa yang berlaku, kesyirikan. Maka disembahlah lima berhala. Qala Ibn Abbas wa sarat hadhihi al-awsan allati kanat fi qaumi Nuh fi al-Arabi ba'du. Dan bukan setakat itu. Sebab itu kita kata kesyirikan tadi dia berhenti bila Nabi SAW, Nabi Nuh AS dakwah, kemudian habislah mereka, tetapi tengok dia tak berhenti. Jadi Ibn Abbas kata, berhala-berhala yang 5 tu telah diwarisi sehinggalah ada pada kaum Arab. Ni kenapa, macam mana boleh sampai zaman Arab ni, sedangkan jarak dia dah lama. Kan? So kat sekarang ni kita nak faham timeline garis masa antara Nabi Nuh, selepas Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sebelum pengutusan. Maksudnya jarak yang lama, tetapi syaitan tidak berputus asa untuk menjerumuskan anak Adam pada kesyirikan. Itu jawapan dia. Sebab itu dia tak pernah, dia bersumpah depan Allah, dia akan sesatkan anak Adam sampai kiamat. Sebab itulah Ibn Abbas kata, wasarat hadhihi al-awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab ba'd. Fil Arabi ba'd. Maksudnya, cuba bayangkan, berhala-berhala ni boleh sampai pada zaman, maksudnya sebelum Nabi diutuskan, itulah dalam bangsa Arab. Ternyata kalau kita tengok, siapa yang bawa, syaitan bagi wahyu kat siapa pula? Syaitan telah bagi wahyu kepada Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang syaitan datang dalam mimpi dia. Syaitan bagi tahu dekat mana tempat berhala-berhala 5 ini hilang ataupun ditimbus ataupun hilang di tempat yang terpencil atau sebagainya. Syaitan yang
seperti yang datang kan, kita kata wahyu ataupun idea untuk dihidupkan semula berhala-berhala yang telah hilang, yang telah musnah. Maksudnya sama ada di kambus tanah ke sebagainya. Kalau kita tengok balik memanglah itu berlaku pada zaman Arab. Sebab tu maksud kita kata kerosakan tu dia akan tetap berterusan. Kerana syaitan tak pernah tidur untuk menyesatkan anak Adam. Wa hakadha qala Ikrimah wa Dahhaq wa Qatadah wa Muhammad ibn Ishaq. Demikian jugalah yang dikatakan oleh Ikrimah, Ad-Dahhaq, Qatadah dan Muhammad ibn Ishaq, bahwasanya sampai berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh itu yang diperangi oleh Nabi Nuh AS, iaitu 5 berhala Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, sampai zaman Arab sudah ada benda tu, masih lagi ada, maksudnya ditemuilah maksudnya oleh mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan bahawasanya mereka adalah orang-orang musyrikin. Itulah seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai pada zaman selepas Nabi Ismail. So itu dia punya timeline dia lah. Sebab tu kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir bawa riwayat Al-Bukhari. Sama juga dalam riwayat lain. Ibn Abbas kata, "Saratil awthan allati kanat fi qawmin fil Arab wad fakana li kalbi fi dawmati jandal." Wad dia menjadi berhala yang diagungkan oleh Bani Kalb. Ini orang Arab lah kan, di Daumatil Jandal. Suwa' fakana li Hudzail. Suwa' diagungkan dan diambil dan diagungkan oleh Hudzail. Yaghuth fakana li Murad. Yaghuth diagungkan dan diambil, dijaga, dipelihara, diagungkan, disembah oleh suku Murad. Bani Murad atau suku Murad. Kemudian di Juruf, kalau kita tengok Yaghuth ni dia berpindah lepas pada, maksudnya dia berhala yang ada fizikal, maksudnya berpindah ke Bani Utaif di Juruf, dekat dengan Sabak. Maksudnya dia berpindah pula, maksudnya dia diwarisi. Amma Ya'uq, Ya'uq pula fakanat li Hamdan. Ya'uq diagungkan dan diambil, dijaga, disembah oleh Hamdan. Ini Bani Hamdan. Nasr pula yang Nasra yang terakhir, fakanat li Himyari li ali dhi Kala'. Himyar di Yaman. Ataupun kita kata apa, li Himyar li ali dhi Kala'. Ali Kala' ni di Yaman. Kala'i, kalau kita tengok Kala'i kan, tu. Maksudnya itulah pengakhir ataupun kita kata berhala-berhala yang ada zaman Nabi Nuh tu, maksudnya ditemukan semula pada selepas zaman Nabi Ismail. So dia punya jarak nak berlaku kesyirikan tu antara, maksud sebelum-sebelum tu ada dah maksudnya nabi-nabi lain diutuskan kan, tetapi tak ada lah, berhala-berhala ni memang dah hilang, tetapi muncul semula pada zaman selepas zaman Nabi Ismail, iaitulah di Arab. So di sini Allah Ta'ala nak jadikan sebab apa? Sebab yang Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan semua berhala-berhala ni semula. So kat situ kita nampak macam mana kaitan antara Nabi-Nabi. So maksudnya diutuskan Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab dan kepada seluruh alam adalah untuk memusnahkan simbol-simbol peribadatan, simbol-simbol pengagungan yang ini, dan juga yang seangkatan dan seumpama dengannya lah. Sebab tak terbatas pada 5 berhala ni je kan. Kita kata berhala tak terbatas pada 5 berhala ni. Kalau kita buat penelitian atau pembacaan, kalau cuba baca dalam buku-buku yang ditulis berkenaan dengan, contohnya macam buku-buku berkenaan dengan gods in Roman Empire contoh. Berhala-berhala yang disembah, yang diukir, yang diagungkan dalam Empire Rome misalnya. Memang sangat banyak. Sangat banyak. Itu Yunani, Greek,
Belum lagi Yunani Greek kan, lagi banyak-banyak. Kemudian datang lepas tu Roman Empire pun dia orang tambah lagi, dia orang yang berhala yang dia orang modified pula, kemudian dia orang tambah lagi sehingga mencecah ratusan ribu, bahkan mungkin kita boleh kata tak terkira banyaknya berhala-berhala. So dia banyaklah kan, orang tu orang cantik ke, perempuan cantik ke mati kemudian jadi berhala. Boleh berlaku macam tu. Orang tu dia terkenal dengan kejahatan dia, mati dijadikan berhala. Well, boleh kan? Dia tak semestinya orang baik saja. So syaitan datang kan dengan pelbagai, kita kata, helah dan pelbagai talbis untuk menyesatkan anak Adam. Baik. Sebab itulah kalau kita tengok balik, ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Ibn Jarir fi tafsirihi. حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. Baik. Riwayat Ibn Jarir ni penting, nak perincian dia untuk kita fahami perincian. Baik. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Muhammad Ibn Qais. Baik, katanya kanu qauman salihin baina Adam wa Nuh. Mereka ini asalnya adalah orang-orang saleh di antara Adam dan Nuh. Maksudnya dia antara zaman Adam dan zaman Nuh, zaman yang kita kata apa? Berakhirnya kurun yang baik tadi. Baik. So dia bukanlah kita kena faham, dia bukanlah zaman waktu Nabi Nuh baru lahir tu baru ada, tak. Nabi Nuh dah lahir tu dah disembah. Nabi Nuh lahir tu dia dah disembah. Dan ataupun kita kata sebelum diutuskan Nabi Nuh lah, maksudnya benda tu dah ada. Sebab tu Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salam. Macam kita nak faham mudah lah, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad lahir benda tu dah ada, dah merebak kan. Jadi Nabi Muhammad lahir, kemudian Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas yang suci yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada pada orang Arab. Macam itulah kita kata kita nak faham kan. Baik. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Orang-orang soleh ni mereka ada pengikut-pengikut, atba' yaqtaduna bihim, yang ikut, yang mencontohi mereka. Jadi ini antara perkara yang kita kena faham, kenapa orang-orang soleh ni, ataupun kita kata kenapa datang perkataan-perkataan seperti perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika ada orang yang ikut di belakang dia, ikut di belakang dia, berjalan di belakang dia, kemudian Umar tanya, alaka hajah, kan kau ada hajat tak? Dia kata tak ada hajat, saja nak ikut. Kemudian Umar marah dia, Umar suruh belah kan. Umar marah dia. Dalam perkataan Umar kata apa? Zallatul alim fitnatun lil matbu'. Ketergelinciran orang-orang yang diikuti, ataupun zallatul orang-orang yang alim atau orang-orang yang ada kedudukan, orang-orang yang soleh, ketergelinciran yang berlaku pada mereka akan menjadi fitnah kepada orang-orang yang mengikuti. So maksudnya selalunya iblis, syaitan, mereka akan menggunakan ketergelinciran dan kesalahan orang-orang soleh ini untuk menyesatkan pengikut-pengikut. So kita kena faham, inilah antara ruang-ruang yang diambil dan digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Dan sudah tentulah kalau kita tengok balik, kata Muhammad bin Qais, falamma matu, bila orang-orang soleh ada pengikut. So kita tahu lah pengikut ni macam mana kan. So pengikut ni ada macam-macam jenis.
Ada pengikut yang biasa-biasa, ada pengikut yang pertengahan, ada pengikut yang fanatik, taksub, kan. Jadi yang tahap taksub ni, yang ghulu, yang melampau, inilah yang paling bahaya. Sebab tu kalau kita tengok balik Nabi SAW melarang perbuatan ghulu, perbuatan ekstrim, perbuatan melampau di dalam kita mengikuti seseorang ataupun di dalam agama secara umumnya, dalam kita menyintai seseorang, di dalam kita menyintai sesuatu kelompok, di dalam kita menyokong dan menunjukkan kesetiaan kepada sesuatu kelompok. Nabi larang kita untuk melampau-lampau dalam agama. Iyyakum wal ghuluw fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din. Waspadalah kalian daripada sikap melampau, sikap ekstrim di dalam agama. Fa innama, sesungguhnya, ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian telah musnah, telah hancur, telah rosak disebabkan oleh sikap mereka yang ghulu, sikap mereka yang melampau di dalam agama. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu. So kita kena faham dalam agama, kalau kita bersikap ghulu, apa maksud ghulu? Iaitulah melampaui batasan, had yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dia akan merosakkan. Dia akan merosakkan. Baik. Falamma matu, bila mereka yang mati, qala ashabuhum alladhina kanu yaqtaduna bihim. Berkatalah pengikut-pengikut mereka yang sangat-sangat suka dan sangat menyintai orang-orang soleh tadi, yang mereka jadikan sebagai contoh teladan. Nampak? Lau sawwarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dhakarnahum. Kalaulah kita gambarkan, sawwarnahum, kita rupakan, kita gambarkan. Sawwarnahum maksudnya sama ada dibuat gambar, dilukis ataupun diukir potret mereka, ataupun dibuat dalam bentuk jasad, iaitu patung. So dekat situ dia ada boleh, dia umum lah, maksudnya dia boleh masuk dalam tiga-tiga kategori. Sebab tu dia kata lau sawwarnahum, kalau kita gambarkan, kita jasadkan ataupun kita gambarkan, kita lukis, kita potretkan gambar-gambar orang soleh ni, kana ashwaqa lana ila al-ibadah, maka sudah tentulah dia akan menyebabkan kita akan lebih bersemangat dan lebih, ashwaqa lana ni maksudnya lebih menyebabkan kita merindui untuk kita beribadah. Tengok, dia bukan merindui orang soleh tadi, merindui untuk ibadat. Maksudnya orang-orang soleh ni asalnya, memang kita kata asalnya diikuti kerana kesolehan mereka, kerana kebaikan mereka. Tetapi macam mana syaitan boleh masuk? Sedikit demi sedikit, dengan secara halus. Tengok, dia kata lau sawwarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadati idza dzakarnahum. Kalau kita buat gambar mereka, tentulah dia akan memberikan kerinduan yang lebih kepada kita untuk beribadat bila kita tengok mereka, bila kita ingat mereka. Subhanallah. Nampak macam baik, niat baik dah, tapi cara tak betul. Tengok, niat baik, kita letak gambar. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang golongan-golongan musyrikin yang ada hari ini. Sama ada di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani, di kalangan Sufi, di kalangan Kuburi. Ini yang mereka buat. Di kalangan Rafidi, Syiah Rafidah. Cuba tengok, mati je orang, dia buat gambar, dia letak gambar. Kat kubur letak gambar. Mati je, letak, angkat gambar. Macam apa seorang komander Hirs Thawri Al-Watani Al-Irani, Qasim Sulaimani, antara arkitek utama yang membantai umat Islam, ahli sunnah dan umat Islam di Syria, di Iraq. Siapa Qasim Sulaimani? Qasim Sulaimani ni
antara general tertinggi kerajaan rejim Khomeini, Rafidi, Majusi. Dia terbunuh. Cuba tengok apa dia orang buat. Apa orang Syiah buat. Habis gambar dia angkat. Gambar dia angkat. Bukan orang Syiah buat je ni. Orang yang kita duk angkat sangat di Palestin. Hamas angkat gambar dia. Bahkan arahkan supaya di Gaza itu diangkat gambar-gambar Qasim Sulaimani. Siapa Qasim Sulaimani ni? General yang bertanggungjawab membunuh ratusan ribu umat Islam, ahli sunnah umat Islam di Syria dan di Iraq. Tapi orang tak nampak. Qasim Sulaimani. Hamas angkat gambar dia. Kemudian bila ada orang Gaza, orang Palestin, ahli sunnah tak setuju, marah, angkat gambar Syiah ni. Ditangkap. Siapa tangkap? Hamas. Orang kita dia tak baca berita. Dia tunggu perang dulu baru dia nak tengok nak baca berita. Kita baca berita sebelum perang. Itu masalah orang kita. Dia dah berlaku baru dia nak godek-godek cari cerita. Dia tak tahu daripada apa latar belakang sesuatu cerita. Patutnya kita kena prepare sebelum benda tu berlaku. Kita dah tahu apa. Tapi orang kita tak pernah. Sebab tu dia orang tahu. Kita tak isu kan. Tapi poin di sini nak bagi tahu, tengok dia orang angkat gambar-gambar. Dan ini bukan sunnah. Bukan sunnah kita kata Nabi. Bahkan dia adalah sunnatul jahiliyah. Sunnatul musyrikin. Sunnatul sayyi'ah. Dia adalah kebiasaan jahiliyah. Mengangkat gambar-gambar ni digantung entah orang mati untuk sama juga gantung potret dekat rumah. Bukan sunnah. Tak disyariatkan, bahkan ada larangan. Gantung potret makhluk bernyawa. Tak perlulah kan, tak perlu nak gantung, buat apa nak gantung. Simpan gambar kenangan apa, simpan dalam album. Tak payah gantung. Malaikat tak masuk rumah yang ada surah. Rumah yang ada gambar. Sebahagian ulama menyebutkan dengan spesifik gambar makhluk bernyawa. Sudah tentulah yang digantung tu lebih dahsyat apabila dengan digantung itu dengan niat ta'zim. Itu lebih dahsyat. Orang gantung gambar tok guru. Tak boleh. Gantung gambar pemimpin yang disayangi, tak boleh juga. Tapi orang ramai buat bukan hujah. Tak kira lah siapa pun buat, benda tu tak boleh lah. Kita kata tak perlu kita ikut lah benda yang tak baik. Tapi nak bagi tahu macam itulah orang-orang yang kita kata orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang ikut jejak-jejak jahiliyah. Yang kita tengok hari ni kita kata orang tak nampak benda tu sebagai benda yang mungkar. Kalau kita tengok orang Syiah kan, dia dekat kubur-kubur dia, makam-makam dia akan letak gambar kubur-kubur, gambar. So, apa fungsi dia? Sebagai kita kata dia sebagai kenangan. Dia kata asywaqa lana ila al-ibadati la zakarnahum. Macam orang-orang yang geng-geng Hizbullah apa semua ni, dia kata ini untuk menyemarakkan semangat kita berjihad dengan kita tengok gambar Qasim Sulaimani tu. Tagut mereka. Sebab tu kita bagi contohlah apa yang berlaku kan. Falamma matu wa jaa akharun fasawwaruhum. Mereka pun buat gambar. Sama ada dipotretkan ataupun dijasadkan, maksudnya dibuat patung, hanya untuk kenangan, hanya untuk memberi semangat untuk ibadat. Baik niat. Falamma matu wa jaa akharun. Bila mereka mati, jaa akharun, datang generasi yang berikutnya, dabba ilaihim iblisu, maka iblis pun hasud.
Iblis pun datanglah bawa dia punya tipu helah dia, makar dia, penipuan dia, belitan dia. Faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yusquna al-matar. Dia pun katalah dekat generasi yang jahil-jahil ni, yang tak macam bapak-bapak mereka yang masih lagi tak sembah. Iblis bisik kat mereka, Iblis bagi tahu kat mereka, sebenarnya orang dulu-dulu, orang dulu-dulu mereka sembah, mereka minta daripada orang-orang soleh ini, dan sebab itulah mereka diberikan hujan. Fa'abaduhum, maka mereka pun generasi yang datang berikut itu sembahlah berhala-berhala tersebut. So kita nampak di sini. Bukan Iblis tak datang, Iblis tak kata berhala ni cipta kamu. Sebab takkan boleh diterima kerana dia menyalahi fitrah. Iblis tak kata berhala-berhala ni lah yang cipta kamu. Tak. Iblis tak kata macam tu. Iblis kata kanu ya'budunahum wa bihim yusqunal matar. Orang dulu-dulu, bapak-bapak nenek moyang kamu, mereka ta'zim, mereka agungkan berhala-berhala ni, mereka agungkan orang-orang soleh ni. Mereka sembah, maksud sembah ni mereka datangkan sacrifice, mereka datangkan pengagungan terhadap berhala-berhala ni, orang-orang soleh ni. Doa, mereka minta doa, mereka mengharap. Syirik kan? Maka sebab itulah mereka diturunkan hujan, dimurahkan rezeki. Macam itulah. Sebab selagi mana mereka mengagungkan lima orang soleh, berhala-berhala mereka, maka setelah itu berlakulah penyembahan. So kita kena faham, Iblis tak kata ni berhala lima orang ni lah yang cipta kamu. Tak. Sebab itu kita kata isu yang berlaku pertentangan antara para Nabi dan Rasul dengan kaum mereka adalah isu di dalam ibadat, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid at-talab wal qasad, iaitu tauhid yang utama, tauhid iaitu tauhid ibadah, yang ini mengabdikan diri kepada Allah dalam peribadatan. Dan ini kalau kita tengok balik dalam empayar-empayar terdahulu, setelah datang zaman berzaman, benda yang sama berlaku. Cuba kita tengok dalam empayar Rom, contohnya. Sebelum nak perang, dia kena sacrifice dulu something. Ataupun dia nak supaya anak dia sembuh daripada penyakit, so dia kena sacrifice something. Untuk apa? Untuk berhala-berhala dia. Kalau tak jadi, dia akan baling berhala tu. Ini berlaku dalam empayar Rom. Kalau tak jadi anak dia mati, dia akan baling patung tu, dia akan baling, dia akan cari patung lain. Dia akan sembah patung lain. Tengok. Kan? Dewa-dewa, Tuhan ni jadi mainan. Hanya nak dijadikan alat untuk mendapat benefit, kepentingan diri. Jadi sebab itu kalau kita tengok balik, samalah macam berlaku dalam orang Arab. Nak keluar perang, kena gantung dulu pedang dekat pokok. Zatul Anwat. Kena gantung dulu pedang. Nabi datang, Nabi menghapuskan kesyirikan dan juga perkara jahilah tersebut. Walaupun ada sebahagian sahabat yang baru masuk Islam yang ada saki-baki, tapi Nabi tegur mereka dan mereka tinggalkan. Nampak? Baik. Warawa Ibnu Abi Hatim an Urwah Ibn Zubair annahu qala Wad, Yaghuth wa Ya'uq wa Suwa' wa Nasr aulad Adam wa kana Waddun akbaruhum wa abarrahum bihi. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya Wad, Yaghuth, Ya'uq, Suwa' dan Nasr ni adalah anak-anak Adam. Anak-anak Adam. So Adam anak dia ramai. Anak-anak dia ramai. So ini antara pendapat Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu an. Urwah bin Az-Zubair rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata Wad, Yaghuth, Ya'uq, Suwa', Nasr, 5 orang ni adalah anak-anak Adam. Wa kana Waddun akbarahum wa abarrahum bih. Wad adalah anak yang paling sulung daripada 5 tu. Wad yang paling sulung daripada 5 ni, Wad sulung. Mungkin daripada
apa dia daripada apa Hawa kan, ataupun daripada wallahu alam, kita tak boleh nak, kita tak tahu Nabi Adam kahwin lagi ke lepas tu, kita pun tak tahu. Tak ada datang riwayat kita kata kita tawakuf, kita berhenti. Dia hanya sebut anak-anak Adam. Boleh jadi juga anak-anak Adam maksudnya anak-anak keturunan Adam kan. Boleh jadi juga. So kita dalam isu macam ni kita tawakuf lah sebab tak ada perincian. So tetapi jelasnya mereka adalah anak-anak keturunan Adam, dan boleh jadi juga maksudnya anak Adam sendiri, ataupun boleh jadi juga cucu cicit anak Adam lah. Kita semua anak-anak Adam kan. So tak ada isu kat situ. Tapi dikatakan oleh Urwah, Wad adalah yang paling sulung. Dan yang paling baik sekali adalah Wad, yang paling berbakti kepada ibu bapa atau kepada Nabi Adam ataupun kepada anak-anak bapa-bapa dia, dan bapa-bapa mereka. Yang paling baik dan paling berbakti sekali, yang paling sulung ialah Wad. Wad. Baik. Wa qala Ibn Abi Hatim, haddatsana Ahmad bin Mansur. Baik, sini kita tengok riwayat ni. An Abil Mutahhar atau Mutahhir atau Mutahhar qala dzakaru 'inda Abi Ja'far huwa al-Baqir wa huwa qa'imun yusalli Yazid ibn al-Muhallab. قال فلما انفتل من صلاته أي انصرف من صلاته قال ذكرتم يزيد بن المحلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله قال ذكر ودا رجلا صالحا وكان محببا في قومه فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل. So ini kisah tentang bagaimana disebutkan riwayat daripada Abu Ja'far itulah Al-Baqir ketika dia sedang salat, wa huwa qa'imun yusalli Yazid al-Muhallab. Baik, dikatakan di tengah salat ketika solat kat sini Yazid bin Muhallab ni disolatkan jenazah lah kan, qa'imun yusalli Yazid bin Muhallab. Falamma fatala min salati, bila Abu Ja'far Al-Baqir selesai daripada solatnya, dia berkata, zakartum Yazid bin Muhallab, kamu sebutkan tentang Yazid ibn Muhallab. Ama innahu qutila fi awwali ardin ubida fiha ghairullah. Baik, siapa Yazid bin Muhallab ni? Dia adalah seorang, kalau kita tengok Yazid bin Muhallab ni apa, dia zaman siapa? Zaman Bani kalau kita tengok Bani Umayyah. Baik, dia adalah gubernur Wasit, gubernur Iraq. Yazid bin Muhallab wafat dalam 102 Hijrah, zaman Bani Umayyah. So dia ketika itu dia mati. Sebab dia inilah memberontakkan pada Yazid bin Abdul Malik. Dan waktu tu dia meninggal lah, maksudnya kalau kita tengok disebutkan oleh Abu Ja'far Al-Baqir. Dia kata, kamu sebut tentang Yazid bin Muhallab. Ama innahu. So ketika itu Yazid bin Muhallab ni mati di kawasan Iraq lah, kawasan Iraq. Baik, kemudian kata Abu Ja'far Al-Baqir, kamu tahu tak? So dia bagi tahu dekat dia punya kawan-kawan dia, orang-orang dekat dia. Maksudnya, innahu qutila fi awwali ardin ubida fiha ghairullah. Kamu tahu tak, dia Yazid bin Muhallab ini, dia mati, dia terbunuh di bumi yang pertama disembah selain Allah. Bumi yang pertama berlakunya kesyirikan. So dia, maksudnya kat sini, point dia di sini nak bagi tahu tentang Abu Ja'far Al-Baqir. Siapa Abu Ja'far Al-Baqir? Abu Ja'far Al-Baqir salah satu seorang, apa dia, kita kata Ahlul Bait. Ahlul Bait An-Nabi. Muhammad Al-Baqir. Muhammad
bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Jadi imam antara yang didakwa oleh Syiah sebagai imam mereka lah, tapi Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir ahli sunnah kan. Biasalah orang Syiah semua nak dakwa kan. Baik, jadi kalau kita tengok balik itu Abu Ja'far Al-Baqir. Jadi dia antara imam lah, kalau kita tengok dia adalah bagi Syiah dia adalah imam yang ke berapa dah tak ingat dah. Ketiga ke berapa. Baik, tak apalah tu tepi yang Syiah tu. Tapi kita nak cerita sini. Abu Ja'far Al-Baqir ni diceritalah dekat orang-orang yang ada sekeliling dia tentang Yazid bin Muhallab ni. Kamu sebut tentang dia. Kamu tahu tak dia dibunuh di tempat yang pertama ubida fiha ghairullah, disembah selain Allah. Pertama sekali muka bumi yang berlakunya kesyirikan. Dia kata kat situ. So dia ada elemen sejarah lah kat sini, dia bagi tahu sejarah. Qala zakara waddan rajulan salihan. Kemudian disebutkan kalau kita tengok balik disebutkan di sini waddan rajulan salihan. So Yazid bin Muhallab ni dibunuh dekat mana? Point dekat sini, Yazid bin Muhallab ni bunuh dekat mana? Kita nak dapat tahu dia dekat mana tempat exactly ataupun tempat yang kita boleh nak kata exactly itu tak tepat kan. Maksudnya tempat yang berlakunya, dari sudut tempat yang berlakunya syirikan yang pertama pada zaman Nabi Nuh tu kat mana? Itu. So kita kena tahu tempat terbunuhnya Yazid ibn Muhallab. So dia ada cerita panjang pasal Yazid ibn Muhallab ni. Tapi kalau kita nak tengok balik dia kalau kita tengok balik di Basrah, di kawasan Basrah, di kawasan Iraq, dekat dengan Iraq. Di kawasan Iraq lah maksudnya. Suka dekat kawasan Iraq. So, kita akan tengok riwayat apa dia Ibn Katsir bawa riwayat ni. Baik, kemudian kata apa Ibn Abi Hatim, zakara waddan rajulan salihan, ataupun kata Abu Ja'far Al-Baqir. Baik, disebutkan Waddan adalah seorang lelaki yang soleh. Wa kana muhabbiban fi qaumihi. Waddan seorang lelaki yang soleh yang sangat dicintai oleh kaumnya. Muhabbiban fi qaumihi wa muhabbaban fi qaumihi, yang sangat dicintai. Biasalah kan. Falamma mata akifu haula qabrihi fi ardi Babil. Ni point dia. Bila dia mati, akifu, orang-orang pengikut dia ataupun kita kata murid-murid dia kan, orang-orang yang sangat cinta dan sayangkan dia pun berukuf, kita akifu maksudnya akifu maksudnya buat perhimpunan lah, duduklah kita kata kan, duduk dekat berhimpun, berhimpun di kubur siapa? Kubur Wad, kan. Ataupun akifu ni mereka kita kata iktikaf, duduk menetap duduk lama. Ataupun boleh juga kalau sini kita tengok akifu haula qabrihi, ni maksudnya lain. Akifu haula maksudnya mengelilingi, mengerumuni, menetap. Kalau dia sebut akifu fi qabrihi, itu boleh kita kata dia beriktikaf di kubur. Dia duduk lama dekat kubur. Tapi akifu haula qabrihi maksudnya lain. Maksudnya dia pun mengelilingi, mengerumuni kubur Wad. Nampak? Fi ardi Babil, di bumi Babil, di Iraq lah. Di Iraq. Wajazi'u alaih, dan mereka pun meratapi jazak. Jazak ni sedih lah kan. Kita kata dia gelisah kan, berkeluh kesah, bersedih. Jazi'ah ni maksudnya dia lebih pada sedih lah, maksudnya bukan sangat sedih, maksudnya macam
terlampau sedih lah. Terlampau sedih, terlampau cemas. Macam ni kita dah kehilangan kita punya tokoh. Macam tu lah. Sedih sangat. Jazi'u. So, dia orang keliling kubur Wad. Di mana? Di Ardil Babil. Di bumi Babil. Di Iraq. Wa jazi'u alaih. Dan mereka pun sedih terhadap kematian tokoh ataupun Wad. Falamma ra'a iblisu jaza'ahum alaih. Tengok. Bila Iblis tengok kesedihan mereka, kegelisahan, kerisauan, kesedihan yang melampau yang ada yang terzahir pada diri mereka, maka Iblis tengok. Iblis tengok kesedihan mereka, tashabbaha fi surati insan. Maka Iblis pun menyerupai seorang rupa manusia. Iblis menyerupai seorang dalam rupa manusia. Thumma qala. Kemudian Iblis pergi. Dia kata. So ini dalam sirah pun banyak kan. Ada peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan. Macam mana orang yang bagi cadangan untuk bunuh Nabi oleh kaum musyrikin tu, datang seorang orang tua yang tak dikenali, datang dalam rupa seorang tua daripada Najd. Kalau kita tengok dalam riwayat sirah banyak yang dikemukakan oleh ulama. Maksudnya syaitan, iblis, dia boleh menyerupai menjadi manusia. So ini keupayaan dia. Baik. Dia keupayaan yang kita kata taklah menunjukkan dia special. Sebab apa? Benda yang sama manusia boleh buat. Zaman sekarang manusia boleh menyamar. Sekarang boleh pakai topeng yang betul-betul muka tu berubah. Betul tak? Jadi macam itulah kita kata. Buat apa kita nak pelik? Kenapa manusia buat kita tak pelik? Tapi kalau iblis buat, ini tak masuk akal. Tak masuk akal. Tashabbaha fi surati insan. So iblis dia menyamar jadi manusia. Thumma qala. Kemudian dia kata apa? Inni ara jaza'akum ala hadha ar-rajul. Sesungguhnya aku tahu, aku faham, aku tengok kesedihan kalian terhadap musibah yang menimpa kalian, itulah kematian lelaki ini, Wad. Fahal lakum an usawwira lakum mithlahu? Apa kata, idea dia kan, idea. Apa kata kamu buat rupa dia, kamu buat gambaran dia, kamu buat jasad ataupun gambaran dia yang sama macam dia. Fayakunu fi nadikum fatadhkurunahu, dan kamu simpan dekat tempat-tempat kelab-kelab kamu, tempat-tempat kamu berhimpun. Kemah-kemah yang kamu berhimpun ataupun tempat-tempat perjumpaan kamu letakkan di ruangan-ruangan tertentu, gambaran ataupun sama ada patung tu gambaran. Kita tengok dia lebih pada gambaran, simbol ataupun patung, boleh juga kan, sebab dia akan balik pada tu juga. Fatazkurunahu, maka kamu akan mengingati Wad, yakni tokoh yang kamu tangisi. Qalu na'am, mereka kata ya, bagus ni, idea bagus. Fasawwara lahum mithlahu, mereka pun buatlah gambar Wad sama seperti Wad, mithlahu, sama sepertinya. Qala wa wada'uhu fi nadihim wa ja'alu yadhkurunahu. Mereka pun ikutlah idea si iblis tadi. Mereka pun letaklah apa? Gambaran ataupun patung ke, ataupun simbol atau gambaran rupa Wad di tempat perhimpunan mereka. Tempat-tempat nadi ni maksudnya tempat mereka berbincang, tempat mereka duduk kan. Wa ja'alu yadhkurunahu, mereka pun jadikan hal tersebut sebagai memori, sebagai satu nak ingat, nak kenang jasa-jasa Wad. Jadi hanya ingatan je untuk mengingati. Falamma ra'a ma bihim min dhikrihi, iblis bila dia tengok apa yang depa ni hari-hari duk ingat dekat Wad, hari-hari duk sebut pasal Wad, so iblis tahu depa ni dah terikat hatinya dengan Wad ni, dah bergantung hati dengan Wad.
Qala hal lakum an aj'ala fi manzili kulli wahidin minkum timthalan mithlahu. Subhanallah. Liyakuna lahu fi baitihi fatadhkurunahu. Apa kata? Dia datang kedua. Apa kata kamu ataupun aku cadangkan untuk kamu semua buatkan timsal. Ini baru patung. Tadi hanya gambar. Ini baru patung. Apa kata kamu buat patung yang sama macam wad, dan kamu bukan letak dekat nadi kamu saja, tempat kamu berkumpul tadi, letak di rumah-rumah setiap seorang di kalangan kamu. Itu lebih baik. Sebab tak perlu dah nak tunggu pergi nadi dulu baru nak ingat wad. Dekat ada kat rumah ni, tengok hari-hari boleh ingat. Kan, hari-hari boleh kenang, hari-hari boleh bagi apa semangat dekat kamu untuk beribadat, untuk buat baik. Itu dia punya idea. Iblis punya idea. Kan? وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَهُ ataupun yakuna lahu fi baitihi fatadhkurunahu. Maka dia akan ada patung tu dekat rumah kamu, masing-masing ada, kamu akan ingat dia. Qalu na'am, mereka pun ikut. Sebab pasal dia tak ada ilmu. Qala famathala likulli ahli baitin timsalan mislahu. Mereka pun buatlah dekat setiap rumah adanya patung-patung wad. Fa aqbalu faja'alu yadhkurunahu bihi. Mereka pun terimalah idea tadi, pun jadikanlah idea tadi itu sebagai direalisasikan, dan mereka pun buatlah apa yang dicadangkan. Letaklah patung-patung dekat rumah, dan mereka duk ingatlah, duk tengok-tengok. Qala wa adraka abna'uhum faja'alu yarawna ma yasna'una bihi. Anak-anak mereka yang kecil ni, yang lagi jahil daripada mereka. Mereka dah jahil lah. Anak-anak yang jahil ni pun tengoklah, sempatlah melihat perbuatan ibu bapa mereka, bapa-bapa mereka, datuk-datuk mereka buat apa. Balik, macam tu kan, balik tengok patung wad, sentuh ke. So anak-anak mereka tengok. Didikan. Faja'alu yarawna ma yasna'una bihi. Anak-anak tengok, ayah aku buat macam ni. Ayah aku sangat memuliakan wad, patung. قال وتناسلوا ودرس أثر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. Subhanallah. وتناسلوا, mereka pun generasi demi generasi berkembang biak, generasi demi generasi, anak makin ramai, cucu, cicit, lagi apa lagi, cicit semua tengoklah apa yang mereka buat. Wadarasa atharu zikrihim iyah. Maka darasa kat sini inmaha, maksudnya hilang. Kesan mereka ingat, asalnya hanya untuk memori, hanya untuk ingat, untuk kenang, untuk menambah semangat untuk beribadat. Bila tengok patung tu nak tambah semangat, itu je. Hilang benda tu. Hatta ittakhadhuhu ilahan ya'budunahu min dunillahi auladihim. Sampailah anak kepada anak mereka, cicit mereka, cucu cicit mereka menjadikan sembahan yang mereka sembah selain Allah. Fakana awwala ma 'ubida ghairillah waddun as-sanamun alladhi sammuhu waddan. Maka itulah awal peribadatan yang dialihkan kepada selain Allah, itulah penyembahan berhala wad, berhala yang mereka namakan waddan. Ini dia punya apa? Kalau kita tengok balik adalah latar belakang cerita ini yang lebih terperinci, datang dalam riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Ja'far Abu Ja'far Al-Baqir. Dan kalau kita tengok riwayat ni, Syiah dia duk kata Abu Ja'far Al-Baqir itu imam mereka, tetapi mereka tak pernah faham pun riwayat imam mereka ni yang menjelaskan tentang penyembahan berhala. Mereka pergi buat pula apa yang imam mereka kata. Yang imam mereka larang dan tegas menegah perbuatan syirik. Mereka tak faham cerita ni. Mereka ingat, mungkinlah mereka ingat
cerita ni dalil untuk membolehkan buat gambar. Jadi tak, sebenarnya adalah apa? Dalil yang menunjukkan tak boleh lah, sebab menyebabkan kesyirikan. Dia adalah wasilah yang membawa kepada kesyirikan. Apatah lagi membuat patung, kan? Wa muqtada hadha siyaq anna kull sanamin min hadhihi abadahu ta'ifatun minan nas. Baik. Daripada konteks kisah ini, kata Imam Ibn Katsir, setiap berhala daripada berhala-berhala yang dijadikan sebagai pengagungan tadi telah disembah oleh sekelompok manusia. Maksudnya kalau kita tengok balik, dia dijadikan, maksudnya dia bukanlah semua tertumpu pada satu berhala, tetapi dia satu berhala pada satu kelompok, satu berhala pada satu kelompok. Itu maksud dia. وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة. Sebab itu Imam Ibn Katsir kata, dan disebutkan bahawasanya bila dah berlaku, dah zaman bersilih ganti, makin lupa ilmu, maka mereka menjadikan gambaran-gambaran tadi sebagai tamathila mujassadah, patung-patung yang berjasad. So kita nampak di sini bermula dengan gambar, kemudian patung yang berjasad. Liyakuna athbata laha, supaya dia lebih kuatlah. Thumma ubidat ba'da dhalika min dunillahi azza wa jalla. Kemudian disembah setelah itu selain Allah, dijadikan sebagai sembahan bersama Allah. Walahum fi ibadatiha masaliku kathiratun jiddan qad dzakarnaha fi mawadi'iha min kitabina at-tafsir wallahi walillahi alhamdu wal minnah. Dan macam mana masalik, macam mana tata cara mereka beribadat tu, kata Imam Ibn Katsir, sangat banyak. Dan kami telah sebutkan pada tempatnya di dalam kitab kami tafsir, iaitulah kalau kita tengok balik tafsir Ibn Katsir dalam ayat kita kata ayat surah Nuh, surah Nuh ayat yang ke-23 itu. Kalau kita tengok Imam Ibn Katsir ada sebut masalik dia kan, macam mana mereka sembah. Baik, tak apa. Maksudnya ada dalam bentuk nazar, ada dalam bentuk pengorbanan, sacrifice, ada dalam bentuk doa, ada dalam pengharapan. So, semualah bentuk jenis ibadat yang dipalingkan kepada selain Allah atau kepada berhala tadi. So, di sini kalau kita tengok balik, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa qad thabata fi sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dzakarat indahu Salamah wa Habibah tilka al-kanisah allati ra'aynaha bi ardi al-Habashah yuqalu laha Mariyah فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أو فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. Baik, sabit di dalam hadis sahihain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika disebutkan oleh kedua isteri Nabi SAW, Salamah dengan Habibah, kerana mereka berdua isteri Nabi yang mulia ini, Ummul Mukminin, Salamah dan Habibah, mereka pernah berhijrah ke Habsyah. Jadi mereka ada pengalaman, mereka tengok, sebab Habsyah adalah tempat-tempat orang Nasrani. So mereka ada pengalaman tengok kanisah gereja-gereja yang mereka kata ada di bumi Habsyah. Allati ra'aynaha bi ardil Habasyah, yang mereka tengok di negeri Habsyah. Mereka cerita kat Nabi SAW. Dikatakan ketika itu adalah hari-hari terakhir, maksudnya ketika Nabi, waktu Nabi sakit tu, Nabi sakit nak wafat tu, dikatakan waktu tu. Sebab itu ialah isteri-isteri Nabi, mereka nak menghiburkan Nabi, cerita pengalaman mereka kan, mereka pergi berjalan dan mereka cerita, mereka tengok di Habasyah adanya gereja-gereja yang cantik, mereka kata yuqalu laha Mariyah, dikatakan gereja itu dinamakan Mariyah. Fadzakarata min husniha wa tasawir fiha. Mereka pun Habibah dengan Salamah pun ceritalah kat Nabi, gereja tu cantik kan,
dah ada gambar-gambar yang cantik kan, gambar-gambar yang ada hiasi dalam tu. Kemudian Nabi SAW terus mengingkari perkara tersebut, dan Nabi kata apa? Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu bila mati di kalangan mereka itu lelaki yang saleh, maka mereka akan membina di atas kuburnya masjid, tempat ibadat. Thumma sawwaru fihi tilka surah. Kemudian mereka menggambarkan gambar-gambaran. Itulah gambaran yang kamu sebutkan tadi. Mereka lukislah gambar malaikat lah, gambar macam-macam. Kononnya malaikat turun inilah. Gambar apa Jesus, gambar Maryam, kan? Gambar Nabi Isa mereka dakwa. Lukis gambar malaikat, ada sayap lah apa semua, khayalan mereka. Mereka lukis gambar-gambar. Kemudian kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi inda Allah azza wa jalla. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah azza wa jalla. Subhanallah. Seburuk-buruk makhluk ni. Syirarul khalq inda Allah. Orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Seburuk-buruk makhluk. Atas lisan Rasulullah SAW. Atas lisan Nabi. Bukan orang lain kata ni. Bukan Wahabi kata ni. Nabi kata. Ulaika syarr. Ulaika syirarul khalqi inda Allah azza wa jalla. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Orang yang menjadikan kubur orang-orang saleh sebagai tempat ibadat dan menggambarkan gambaran-gambaran di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadat. Sudah hadis dalam sahihain. Kita cakap je tu ni Wahabi. Bukan Wahabi, ni Nabi cakap. Kan? Kan? Nabi yang cakap. Nabi cakap, tuduh kata Wahabi pula. Allahul musta'an. Kan? Allahul musta'an. Wal maqsudu anna al-fasada lamma intashara fil ardi wa amma al-bala'u bi'ibadati al-asnam fiha. Ba'atha Allahu 'abdahu wa rasulahu Nuhan alaihi salam yad'u ila ibadati Allah wahdahu la syarika lah wa yanha 'an ibadati ma siwah. Maksudnya sini yang nak disampaikan, tujuan yang nak disampaikan dalam apa dia konteks penceritaan ini, bahawasanya kerosakan apabila telah tersebar di atas muka bumi dan telah meliputi di atas muka bumi ini balak dengan berlakunya kesyirikan, penyembahan berhala di atasnya, maka Allah pun mengutuskan hamba-Nya dan rasulnya, iaitulah Nuh alaihi salam, mengajak mereka kepada ibadah kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan dia melarang mereka daripada peribadatan kepada selainnya. So di sini kalau kita tengok balik, kita kena faham riwayat Ibnu Abi Hatim, riwayat Ibnu Abbas, ini penting untuk kita faham bahawasanya kaitan antara pengagungan terhadap kubur, kaitan antara gambaran yang dirupakan ataupun lukisan ataupun potret digambarkan di tempat-tempat ibadat, kaitannya dengan kubur yang dihiaskan, dibina di atasnya, ini adalah wasilah kepada kesyirikan. Jadi hukum bagi wasilah ni adalah hukum sama dengan hukum pada maksudnya. Maksud kalau sampai kepada kesyirikan, maka hukumnya adalah sama dengan apa dia maksudnya, tujuannya. So kita kena faham. Sebab tu ulama mereka berbeza pendapat dalam isu gambaran makhluk bernyawa ni. So dia panjanglah isu dia. Kita kata dari sudut kenapa mereka berbeza pendapat, sebab dari sudut mereka tengok alat yang digunakan. Ada yang tak membezakan, dia kata kamera ke tak kamera ke, lukisan ke sama. Ada yang membezakan antara kamera dengan gambar daripada kamera, alat fotografi, dengan kita kata apa, dengan lukisan atau potret. So yang patung tu memang sepakatlah, patung sepakat. Cuma yang ada perbezaan, ada khilaf adalah dalam alat fotografi. So yang kalau kita tengok Syekh, ini pembahasan dia panjang, tapi kalau kita tengok balik, macam Syekh Sa'ad Al-Khaflan, dia ada satu
dia punya tahqiq dia dalam isu ni, memang dia kata alat fotografi tak termasuk lah. Sebab dia hanya menangkap cahaya. Dia bukan, kita kata apa, kita kata dia bukan, dia hanya menangkap, dia bukan taswir, dia bukan taswir secara hakiki. Kan? So ada perbahasan lah, itu kita tak membincang lah. Ala kulihal memanglah ada, kita hormatlah pandangan yang kata, sebab dia memang ada khilaf, benda tu ada khilaf, kita kena hormatlah benda tu, memang dia khilaf, dia tak ijma' kat situ, memang ada khilaf, sebab dia benda yang baharu kan. So gambar dengan fotografi ni. Cuma jadi ulama kaitkanlah, maksudnya bila dia akan jadi haram, bila dia dilakukan yang ada apa dia kita kata yang boleh menatijahkan kepada ataupun menjadi sebab-sebab untuk berlakunya kesyirikan. Contohnya gambar itu diagungkan, ditakzim, diagungkan ataupun diletakkan di perkuburan ataupun dihiaskan di tempat-tempat ibadat, letak gambar kan, tak boleh lah. Itu bukan syiar Islam. Kan? Islam, masjid orang Islam ni tak ada gambar apa pun. Tak ada gambar apa, masjid lah. Kan? Sebab itu sebenarnya kalau kita tengok balik, tanda kiamat lah, antara tanda-tanda kiamat akhir zaman, maksud masjid dihiasi. Tetapi kita katakan kat situ ulama berbeza pendapat lah. Ada yang kata tak semua tanda-tanda kiamat tu ada natijah hukum. Maksudnya adakah haram tak boleh langsung hias masjid? Itu kat situ ada perbahasannya. Sebab tu adanya kita masjid-masjid umat Islam adanya tulisan ayat-ayat Quran kan. Tetapi ialah kalau hiasan tu terlampau ataupun melampaui batas, maka tetap kita kata boleh membawa kepada perkara yang dibencilah. Sebab tu kita kata sebahagian ulama tak, maksudnya masukkan hal tersebut dalam kemakruhan. Tapi isu dia kat sini, tak ada lah masjid ni, tak ada rupa orang lah, tak ada gambar manusia, tak ada lah gambar Tok Syekh ke gambar Tok Imam ke, tak ada. Tiba-tiba pergi buat gambar capal Nabi, orang marah lah, sebab orang Islam memang tak ada benda tu. Tak payahlah kan, tak payah kan. Cukup yang ada tu lah, kalau yang dah ada tulisan ayat-ayat Quran tu nak buat macam mana, dah ni kan. Dah kita kata apa, dah kira cantik dah tu dah kan. Kita nak semayang ni nak menghadap Allah Subhanahu Taala, bukan kita nak bangga dengan hiasan-hiasan tu. Tu yang jadi masjid, akhir sekali dijadikan sebagai tempat-tempat yang hanyalah dibangga-banggakan dari sudut binaan semata-mata. Tetapi kosong daripada pengisian rohani dan sebagainya. Itu kita sedih lah kan. So kalau kita tengok balik masjid, memang tak ada lah benda-benda macam tu. So tak samalah dengan gereja. So gereja memang ada benda tu. Kenapa kita nak ikut orang Yahudi dan Nasrani, kita nak hias masjid tu macam jadi macam gereja? Tak perlu. Tak perlu sampai buat letak benda-benda yang pelik-pelik tu kan. Kalau nak bubuh juga, tulis buat ayat Quran yang cantik-cantik, tak ada isu kan. Tu pun sebahagian ulama tak apa kita kata, anggap benda tu sebagai makruh lah kan. Makruh lah. Sebab tu kalau kita tengok masjid-masjid, sebahagian masjid di Yaman dan sebagainya, memang tak ada, memang kosong, tak ada hiasan apa-apa. Sebab masjid dibina untuk mengingati Allah, bukan untuk dihias-hias. Tapi ada sebahagian ulama, sebab memanglah kita kata pendapat ulama kan berbeza-beza kat situ. Ada kata untuk ta'zim kan, ta'zim untuk mengagung Allah, jadi diletakkan ayat-ayat Quran. Itu ijtihad ulama lah kan. Sebab tu kita tengok masjid-masjid umat Islam tu memang banyak lah kan. Memang banyak kita kata hiasan-hiasan. Masjid Nabawi yang kita tengok tu pun zaman yang kebanyakan zaman Turki Uthmaniyah kan. Kalau kita tengok banyak hiasan-hiasan tu kan. Ni mihrab yang anda guna belakang ni, mihrab di Masjid Nabi kan. Ini ada sebenarnya hiasan yang kita kata, ialah kita kata sebenarnya tak ada apa pun, dia hanya sekadar hiasan lah kan. Tak ada apa-apa signifikan, maksudnya tak ada apa, maksudnya dia just hiasan, tak ada kita kata nak tabaruk ke apa pun, tak payah, dia hanya just kita nak bagi cantik, itu je hiasan kan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. So mungkin kita kat situ ada wajah dia lah, jadi cantikkan masjid tu. Tapi janganlah sampai melampau-lampau kan. Sampai melampau-lampau ni maksudnya sampai itulah jadi tujuan masjid dibina, tak boleh lah. Sebab tu kat sini kalau kita tengok sebahagian masjid, masjid yang betul-betul, kalau kita tengok masjid macam di
Di Yaman kalau pernah tengok masjid-masjid ahli sunnah di Yaman, kalau masjid yang lama-lama memang ada hiasan, tapi masjid-masjid yang baru dibina, yang dibina oleh ahli sunnah, memang kosong, tengok kosong. Tak ada apa pun, tak ada ayat Quran, tak ada, memang kosong. Kita tengok kadang-kadang kita tengok yang kosong tu yang lapang sebenarnya. Bila kita pergi masjid tu, kita tengok kosong kan. Waktu kita first time sampai tu, kita tengok, masjid tak ada apa hiasan-hiasan dalam ni, tapi hidup dengan ayat Quran, dengan kita kata dengan pengajian, kan? Hidup dengan ayat-ayat Quran dibacakan di dalamnya, zikir, maksudnya dihidupkan dengan majlis ilmu, dihidup dengan tazkirah, peringatan, solat dan sebagainya. Maksudnya masjid tu hidup kan. Jadi tak ada isu lah kat situ kan. Tapi cuma ialah kita sebut ni sebab dah bila benda tu dijadikan sebagai dibangga-banggakan, itu termasuk dalam perkara yang tak boleh lah kan. Kita kata tak perlulah dijadikan sebagai tujuan utama. Baik. Jadi kat situ kita sebut tadi tentang isu berkaitan gambar ni memang ada khilaf di kalangan ulama, tapi patung memang tak ada khilaf lah, memang tak boleh lah. Patung memang tak boleh. Sebab itu Nabi SAW sifatkan orang-orang tersebut adalah syirarul khalq indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang buat binaan di atas masjid. Binaan di atas kubur. Dan kubur dijadikan sebagai masjid. Kubur dijadikan sebagai tempat ibadat. Dijadikan sebagai tempat untuk diletakkan nazar, tempat untuk sacrifice, tempat untuk berdoa, minta. Memanglah dia kadang-kadang dia minta dekat orang yang mati tu, kubur tu, ada penjaga pula kan, sadanah. Kubur-kubur, makam-makam tu, masyhad-masyhad tu, dia ada sadanah. Itu boleh refer pada perbahasan dalam kitab Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Dia ada sebut tentang isu ni. Panjang tentang isu ni. Baik. Fakana, jadi poinnya di sini kalau kita tengok balik, bila dah berlaku hal tersebut, maka apa? Allah utuskan Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Soalan di sini, adakah dengan memanggil Ibnul Muljam untuk sesuatu hal kerana kebodohan atau kekeliruan mereka, atau adakah kerana mujarrabat, maksudnya terjadi dengan kebetulan hajat itu? So dia kata bukan Ibnu Muljam tadi, apa dia ada isu ni kan, apa panggil yang seru apa bulia, seru apa bulia, apa nama dia, Bulia Ibnu apa dia, Mulkan sebenarnya, bukan Muljam. Bulia Ibnu Mulkan. Ibnu Muljam Ibnu Muljam ni pembunuh Ali, pembunuh Saidina Ali. Dahsyat kalau sembah Ibnu Muljam tu teruk teruk tu dia. Bulia Ibnu Mulkan. Bulia Ibnu Mulkan ni dikatakan nama apa? Dikatakan dia adalah nama apa? Nama Nabi Khadir dikatakan nama dia. Dikatakan kan. Bulia Ibnu Mulkan. Tak boleh lah kan, tak boleh lah. Kalau panggil kalau kita marah kat orang Kristian, kita panggil Jesus syirik. Tak tahulah kot mereka tak ni kan. Mereka kata tak syirik. Panggil Maryam, seru Maryam. Wahai Maryam, wahai Hasan, wahai Husain, atau wahai Husain, ya Husain, wahai Fatimah, minta dalam doa. Syirik. Tiba-tiba Bulia Ibnu Mulkan, Bulyan Ibnu Mulkan tak syirik. Jenuh macam tu. Tak boleh lah kita kata syirik lah. Syirik. Kebodohan atau kekeliruan itu tak diterima. Tak, kerana dia adalah termasuk daripada minal ma'lum minad din bidarurah. Benda yang dah maklum dalam agama ni, memang dah maklum dalam agama ni, tak boleh kita seru minta dekat selain Allah. Bulia Ibnu Mulkan tu kan,
Allah ke? Selain Allah. Dia bukan Allah. Dia makhluk. Bulian dia memerlukan ke siapa ke? Tak boleh lah. Syirik. Syirik akbar. Besar. Kan? Tak boleh lah seru. Seru minta Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Minta nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ghaffar. Nama-nama Allah Al-Husna. Kenapa nak minta daripada makhluk? Syirik. Allah larang. Wa anna lillahi wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bagi Allah tu tempat ibadat. Dan jangan kamu seru bersama Allah sesuatu apa pun. Jangan seru bersama Allah. Maksud kalau kamu seru, Ya Allah, Ya Bulian Ibn Mulkan pun tak boleh. Apatah lagi seru nama Bulian Ibn Mulkan tu satu-satunya. Lagi tak boleh. Sama. Kerana ia syirik. Kerana mengalihkan peribadatan kepada selain Allah. Jadi soalan dia sini, adakah disebabkan kekeliruan, keyakinan, kebodohan ataupun kerana mujarrabat, kerana terjadi dengan kebetulan hajat? Ya mungkin dia boleh banyak faktor sebab apa mereka buat. Sebab apa mereka buat syirik ni boleh jadi disebabkan mereka buat tu memang syaitan datang bagi mujarrabat. Maksudnya bagi mujarab berlaku. Dia minta Bulian Ibn Mulkan, ya wahai Bulian Ibn Mulkan, aku sekarang ni nak rentah negeri. Kan? Orang yang sama suruh rentah negeri tu. Suruh rentah negeri baca ayat surah Yasin ayat 9. Pula dah. Karut. Orang macam ni menyusahkan masyarakat, menyusahkan orang. Dia juga orang yang sama yang suruh benda ni. Dia galakkan untuk kalau nak merentah negeri tu, baca ayat ni. Suruh orang langgar SOP, suruh orang langgar peraturan. Ini jadi masalah. Itulah patutlah COVID-19 ni duk makin naik. Dan orang duk mujarabat semua. Boleh. Orang yang sama. Pesan pula, kalau tak berani, tak kuat iman, jangan buat. Pula dah. Kan? Kalau memang ada lapik lah, kalau ada COVID jangan pergi. Tapi ialah bagi orang yang jahil, dia kata aku ada COVID ke tak ada COVID ke, aku nak try. Kan? Jahil keluar fatwa pada orang jahil. Orang jahil keluar fatwa kepada orang jahil. Apa kita nak harapkan? Rosaklah masyarakat. Betul lagi merosakkan akidah mereka dengan seru ajak orang buat syirik pula. Seru Bulian Ibn Mulkan. Seru Allah Ta'ala. Kan? Panggil nama Allah. Doa minta dekat Allah. Kenapa nak suruh syirik kepada Allah? Tu kita kata, boleh jadi dia minta tu jadi. Kerana iblis tolong dia. Kan? Dan tak semestinya bila berlaku ataupun bila mujarab benda tu, dia kata aku seru, memang betul lah datang pertolongan. Nampak cahaya, ada cahaya kau benda kan, karut-karut. Memang betul lah jadilah mana benda tu. Jadi ini adalah permainan syaitan. Syaitan akan datang. Sebab syaitan akan sesatkan orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah wali syaitan. Orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia adalah wali syaitan dan syaitan akan datang. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman. Apa peringatan paling besar yang Allah Ta'ala ingatkan kita? Tauhid. Siapa yang berpaling daripada tauhid, Allah kata apa? مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ. Allah akan biarkan syaitan. Syaitan akan duduk dekat dia. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Syaitan tu akan jadi teman rapat dia. Syaitan itulah yang bagi macam-macam tu. Engkau dapat ketenangan, engkau dapat apa yang kau nak. Syaitan tu yang bagi dia rasa mujarab tu. Dia tak tahu benda tu istidraj. Memang orang yang buat amalan-amalan pelik-pelik ni, berdasarkan mujarabat ni, memang mereka dapat. Tetapi di akhirat kelak, kalau mereka mati dalam keadaan tersebut, mereka di dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala haramkan syurga bagi orang yang syirik. Ini yang kita takut. Dapat kat dunia, Allah istidraj dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah kata kami akan tarik sikit demi sedikit. Dalam keadaan mereka tak sedar.
haitsu la ya'lamun, mereka tak tahu. Mereka rasa macam sonok buat mujarab. Allah ketarik sikit demi sedikit. Allah biar, Allah tangguhkan. Boleh jadi Allah nak bagi dia taubat, boleh jadi Allah Ta'ala nak bagi dia terus kekal dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Baik. Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi dari limaqamihi fa inna jaral badiyah yatahawwal. Adakah doa ini sahih untuk doa ini adalah sahih berkenaan dengan berlindung dari jiran yang buruk. Adakah doa ini sahih? Baik, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Adakah doa ni sahih untuk kita minta lindung daripada jiran yang buruk? Baik, anda cek sekejap sahih ke tak. Kalau kita tengok doa ini dalam Tabrani, dalam dia ada banyak lafaz sebenarnya, banyak lafaz. Kalau lafaz yang Allahumma inni a'udzubika min jari su', lafaz ni sahih. Riwayat Imam At-Tabrani dalam ad-du'a daripada Abu Hurairah. Memang Nabi SAW doa dengan doa ni. Kalau kita tengok Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani hasan kan, Syekh Al-Albani pun hasan kan, sahih kan, dan dia tak maknanya tak larilah, maksudnya maknanya sahih kan. Cuma yang lafaz berikut ini macam mana? Fidari limaqamihi. Ana cakap yang lafaz ni, Allahumma inni a'udzubika min jari su' tu sahih. Dia ada lafaz yang lain. Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Kat sini dia punya lafaz macam mana? A'udzubika min jari su'i fidari limaqamihi. Ada ke lafaz ni? Okey, dia dalam okey, ada lafaznya, ada Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah. Fa inna jaral badiyah yatahawwal. Baik, ini dalam Adabul Mufrad. Imam An-Nasa'i dalam kitab Isti'adzah, Al-Hakim dalam Mustadrak, Musnad Abi Ya'la, Musannaf Ibn Abi Shaybah, Syu'abul Iman Imam Al-Bahaqi, Da'awat Al-Kabir At-Tabrani. Baik, Imam Al-Zahabi sahihkan, Al-Hakim sahihkan, disepakati oleh Al-Zahabi. Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' sahihkan, dan juga Sahih An-Nasa'i. Sahih, hadis ni sahih. So apa maksud dia? Hadis ni, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah fa inna jaral badiyati yatahawwalu. Jadi hadis ni sahih. Doa ni sahih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jiran yang buruk. Dalam riwayat yang lain tadi, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Yang anda ingat lafaz yang awal tadi, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin 'ainahu tarani wa qalbuhu yura'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayi'atan adha'aha. Ini ada satu lafaz lagi yang sahih juga, yang dia lebih kurang sama. Itu dalam At-Tabrani. Tapi yang lafaz ni ana cek tadi sahih juga.
Tak pasti boleh share kat sini atau tak. Okey. Ala kulli hal doa ni sahih. Allahumma inni a'udzubika min jari su'in fi daril maqamah. Kita minta lindung daripada jiran yang buruk. Fi daril maqamah atau fi daril muqamah maksudnya daril iqamah maksudnya tempat yang apa kita kata apa? Yang kita duduklah. Kenapa jar fa innal jar al bayt hal maksudnya kalau maksudnya apa dia al-muqamah tadi tu maksudnya zaujah, isteri kita, pembantu rumah kita, teman kita yang kita melazimi yang duduk dekat rumah kita yang tu maksudnya selalunya akan bawa benda yang baik lah kan. Dia akan bagi kesan dalam kehidupan kita. Tapi kalau jar esok ni sifat dia yang buruk, akhlak yang tak baik dan sebagainya, dia kalau kita tengok balik kebanyakannya yang yatahawal badiah ni maksudnya yang dia datang daripada pedalaman ataupun dia duduk dengan sebentar lah maksudnya orang yang sewa rumah kan. Kadang-kadang orang-orang yang jahat yang dia buat sewa rumah masa. Jadi kebanyakannya kemudaratan tu lebih datang, buruknya tu lebih banyak sebab dia banyak berpindah randah, dia tak duduk satu tempat. Yalah boleh jadi juga dia nak dibandingkan dengan jiran yang menetap lama tu, jiran dekat dengan kita kan, boleh jadi maksudnya ada orang yang duduk dengan kita tu, isteri kita, anak-anak kita semua, dan boleh jadi juga jiran yang memang duduk lama kan, memang duduk lama yang bukan berpindah-pindah randah, yang kita tak tahu dia punya akhlak ni dan sebagainya, kita minta lindung kepada Allah. Tu maksud dia kan, yang fa innal jar al badiyah yatahawwal, maksudnya kerana jiran yang berpindah-pindah ni yang kita tak tahu kan, kita tak tahu akhlak dia, tiba-tiba penjenayah kan, kita minta lindung kan. Sebab ada orang yang penjenayah ni dia datang semua, kita takut benda tu akan memudaratkan rumah kita dan sebagainya, maka kita minta lindung kepada Allah. So Allah Taala akan lindungi. Itu maksud dia kan. Itu maksud dia. Doa ni sahih lah. Baik, jadi kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan riwayat hadis berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama diutuskan. So kita akan bincangkan lepas ini tentang rasul yang pertama diutuskan kepada penduduk muka bumi, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam, dan kenapa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, dan kita akan tengok dalil-dalil yang dibahaskan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan kita akan tengok istidlal dan apa dia hikmah yang terkandung dan apa dia isi kandungan hadis-hadis yang Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Nuh yang sangat signifikan yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.